السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النور المذهب للنسيان بنوره، وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا نعم المجيب يا مغيث يا معين. أما بعد. Silakan. Tafadhal. Ikhwatal iman, Fadil Tuan Pengacara Majlis, Syekhuna Murabbina Sahibus Samahah Yang Datuk Haji Yusuf bin Haji Ahmad, Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, Ustaz Amran Awaludin Jemalah Mufti, Kekanda saya Ustaz Nur Azamir, Tuan Pengurusi Masjid, Kekanda saya Tuan Haji Muhammad Shah, semua asatizah, alim ulama, penganjur dan pembentang kanan dan kiri saya, Dr. Abdullah Jalil dan Dr. Khafiz Saurani. Apa khabar tuan-tuan? Saya jadi comel lah. Saya ingatkan kehadiran 75 orang. Rupa dah beratus-ratus lah ramai. Apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah. Jadi untuk sesi pertama ni, saya terus kepada kertas yang disediakan tuan-tuan secara ringkas. Maka saya mulakan dengan muqaddimah. Okay. Kita bincang hari ini tentang istighatsah. Ataupun sebenarnya dia berkait tentang madad ya Rasulullah. Kalau saya, madad ya Ja'fari. Kalau kita ke maqam Sidi Ahmad Badawi, madad ya Badawi. Itu istilah madad, tuan-tuan. Ataupun sebenarnya konsepnya ialah isti'anah, istighatsah, tuan-tuan, memohon syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertabarruk ataupun rabithah kita dengan guru-guru kita, rabithah, hubung kait kita, ikatan kita dengan guru-guru kita, tuan-tuan. Yang ini kita katakan bahawa menurut mazhab kita itu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, perkara itu disepakati harus. Okey. Yang jadi confuse, yang jadi keliru ialah di sana adanya istighatsah, isti'anah, tawassul, tuan-tuan, yang kita nak bincang hari ini yang masyru', yang disyariatkan, yang dibenarkan. Tetapi di sana ada yang mamnu', yang ditegah, yang boleh menggelincirkan kita kepada lembah syirik. Aduh. Kalau tak mengaji, tak belajar, tuan-tuan, kita juga boleh silap dalam beristighatsah, dalam bertawassul kalau kita salah faham konsep dia. Okey? Maka tuan-tuan, kita hanya mengambil jalan asbab wasilah, tuan-tuan, perantara yang dibenarkan, yang diharuskan oleh syariat, tuan-tuan, tetapi pada hakikatnya doa kita ialah Allahumma, ya Allah, minta pada Allah. Inni as'aluka, minta kepada engkau ya Allah, memohon kepadamu ya Allah, bijahin nabiyyi, dengan kemuliaan Nabi SAW. Contoh. Kan? Kita bertawassul, memohon kepada Allah
dengan kemuliaan sesuatu perkara. Tuan-tuan, tadi kita daripada hotel, orang Terengganu, orang Pahang, orang Sabah tadi. Tuan-tuan check in kat mana? Di masjid ke, di hotel ke, di homestay ke? Rakan-rakan Jabatan Mufti daripada pejabat Seremban. Tuan-tuan, kita berjalan dengan satu doa yang Nabi anjurkan dan itu telah menjawab. Allahumma inni as'aluka bihaqqi mamsyaya hadha. Ya Allah, aku memohon ya Allah kepadamu dengan langkah kakiku ini. Bihaqqi, dengan kemuliaan kereta tayar kereta yang berpusing, tayar bas berpusing, kapal terbang yang sedang terbang. Kita memohon tuan-tuan, itu kata ulama yang saya baca dalam Fathun wa Faidun, Sayyid Saleh Ja'fari sebut, itu tawassul dengan amal soleh. Dengan berkat majlis pada pagi ini, dengan kemuliaan para masyayikh, dengan kemuliaan sahibus samahah, minta keberkatan tuan-tuan. Itu tuan-tuan, kita datang mengaji, belajar, itu dipanggil dari konteks amal soleh. Bihaqqi mamsyaya hada. Hadis. Sambungan hadis itu tuan ada dalam riwayat Ibnu Majah, ada dalam riwayat Imam Ahmad. Tuan-tuan, wa bihaqqi sa'ilina alaik. Sa'ilin tu tuan-tuan kena faham. Sa'ilin apa? Orang yang berdoa kepadamu, yang memohon kepadamu, yang beristighatsah kepadamu. Maka di situ dalil tawassul istighatsah dengan orang soleh. Jadi hadis tu dia dah bincang dua dalam satu. Itu mukadimah tuan-tuan. Maka sebab tu saya punya slot ni setengah jam yang berbaki. Kita nak cerita tuan-tuan, apakah dia pengamalan yang telah berlaku di kalangan para habaib, di kalangan para pendakwah yang membawa Islam ke Nusantara ini tuan, apa yang diterapkan kepada kita. Okey, kenapa timbul isu-isu mengkafirkan, membida'ahkan? Maka tuan-tuan sekalian, ini yang insya-Allah kita akan cuba share sedikit tuan-tuan. Ya, saya selamat sebab saya pernah bertamu. Selamat sebab apa? Apa-apa tuan-tuan istighatsah, kanan boleh, kiri boleh, yang tengah jangan. Faham? Itu sebab panel pertama dia selamat tuan-tuan ya. Okey, saya cuba melihat juga kepada kitab masya-Allah bagus juga kitab ni. Misbahuz Zalam fil Mustaghithina bi khairil anami sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil yaqadati wal manam. Tuan-tuan ingat kitab ini seorang ulama Maghribi, Marrakesh, Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Musa. Tuan-tuan, kitab Misbahuz Zalam akan saya kupas sedikit isinya tuan-tuan, iaitu istighatsah ini bukan hanya secara live yaqazah, tetapi istighatsah juga boleh berlaku dalam mimpi. Dia lagi sakit hati lah wahabi dongar ni. Tuan-tuan kan, istighatsah juga berlaku dalam mimpi tuan-tuan, dalam tidur. Ini kita akan cerita tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, maka kita boleh mulakan dengan Allah. Istighatsah sampai tuan-tuan dia kena pakai dua mic, luar tak dengar. Okay, sahabat-sahabat yang di luar, saya harap boleh dengar saya ya, tuan-tuan. Kita baca Suratul Nisa ayat 64. Tuan-tuan, dalil kita. Walaupun pendetilan nanti panel berdua ni akan jelas. Cuma saya suka dia punya pecahan dia tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Sadaqallahul azim. Okey. Suratul Nisa. Kan? Ayat 64. Walaupun kita faham tema Suratul Nisa ni dia mengangkat ibu-ibu kita, kakak kita. Dia membetulkan sistem miras, jangan dinafikan hak perempuan, jangan dinafikan hak anak-anak kecil. Tuan-tuan, kita faham tema Suratul Nisa begitu, tapi diselipkan juga tentang tawassul istighatsah dalam Suratul Nisa ayat 64. Okey. Tuan-tuan, ayat ini berbicara tentang orang nak minta istighfar, keampunan, fastaghfirullah, direct. Astaghfirullah, langsunglah. Berdoa, meminta terus kepada Allah. Tuan-tuan, ini satu metod, satu cara. Tetapi kita tak boleh tolak
ayat berikut itu wastaghfara lahumur rasul. Boleh kita bertemu Rasul, para sahabat memohon kepada Rasul untuk memohon keampunan kepada Allah untuk mereka. Direct kepada Allah ataupun perantaraan tawassul istighatsah kepada Sayyidina wa Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, ayat ini tuan-tuan juga telah memberi petunjuk kepada kita, tuan-tuan, adanya istighatsah. Okey, kepada Allah itu ittifaq. Wahabi ke Syiah ke Khawarij ke tuan, siapa pun tuan-tuan, kalau minta kepada Allah seperti doa tadi, Allahumma inni as'aluka bihaqqi mamsyaya hada. Imam Ibn Taymiyah pun cakap tuan-tuan, untuk tawassul amal soleh ijma' sepakat. Tawassul istighatsah kepada Allah ijma' sepakat, semua kata boleh. Yang khilafnya, yang confuse-nya ialah kepada makhluk. Okey? Istighatsah kepada Nabi, itu yang mereka persoalkan. Apa kau minta kepada ahli kubur dah mati? Apa kau minta kepada orang dah meninggal dunia? Ini tuan-tuan. Tetapi kita berdalilkan wastaghfara lahumur rasul. Tuan-tuan, kita bertawassul, beristighatsah dengan perantaraan, dengan jalan Sayyidina Rasulullah SAW. Jawapan dia apa tu? La wajadullaha tawwabar rahima. Okey tuan-tuan. Kemudian saya ambil dalil pada halaman berikut tuan, halaman 3. Okey. Iaitu adik-beradik Nabi Yusuf alaihi salam. Kita bukan tak tahu tuan-tuan, perancangan jahat lah. Nak bunuh Nabi Yusuf tu. Dilempar dalam gigi. Macam-macam teknik digunakan tuan-tuan. Tetapi akhirnya abang-abang ini insaf, nak taubat. Maka dirakamkan dalam surah Yusuf, qalu, adik-beradik Nabi Yusuf memohon, ya abana, wahai Nabi Yaqub alaihi salam. Yusuf bin Yaqub tuan-tuan, apa dia? Istaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Tuan-tuan, kalau istighfar direct dengan Allah, dengan Allah Ta'ala, kenapa nak minta khabar? Kalau kita kata istighatsah tak boleh dengan jalan makhluk, minta bantuan merintih dengan makhluk tak boleh, kenapa anak-anak Nabi Yaqub ataupun abang-abang Nabi Yusuf ni tak berdoa terus kepada Allah? Satu tuan-tuan kan, kenapa nak pakai kabel labah dia? Nak pakai kabel Nabi Yaqub alaihi salam. Kemudian tuan-tuan, dalam tafsir Munir, Syekhuna Prof. Dr. Wahbah Zuhaili sebut, Nabi Yaqub kata, saufa astaghfiru lakum rabbi. Nantilah abah tengoklah bila masuk yang sesuai. Kata Syekh Wahbah tuan-tuan, di situ juga ada satu dalil lain, iaitu menangguhkan doa, menunggu waktu mustajab doa, nafahat. Tuan-tuan, apa nafahat? Turunnya limpahan anugerah Allah Ta'ala, nafahat tuan-tuan. Nabi Yaqub berdoa bila? Hari Ashura. Di situ dah datang dalil lain, iaitu sunat afdal kita mencari waktu-waktu nafahat, waktu-waktu yang afdal untuk berdoa. Tuan-tuan sekalian, nanti orang persoalkan. Kan, sebelum tuan-tuan tanya, saya tanya diri saya dulu. Saya jawab tu, senang. Tuan-tuan, orang persoalkan. Ini syariat dulu. Kan, dalam syariat dulu tak terpakai pada syariat sekarang. Syar'u man qablana. Kalau kita mengaji bab masadir tentang sumber hukum, dia kata, sebagian ulama, sebagian jumhur kata tak masuk. Syar'u man qablana ni bukan syariat kita, bukan sumber hukum, pengambilan hukum. Ini cerita Nabi Yaqub, ustaz cerita Nabi Yusuf, kita sekarang cerita Nabi Muhammad. Tuan-tuan, kita jawab dari bab usul, usuluddin, bab akidah dia sama. Yang berbeza kaifiat solat, mungkin nisab zakat. Nabi Musa wajib qisas, Nabi Isa tuan-tuan wajib terima maaf. Jadi itu teknikal betul. Syariat ada sedikit perbezaan, perbandingan, tapi usul sepakat. Maknanya tuan-tuan, apakah kita mengatakan anak-anak Nabi Yaqub itu melakukan perkara yang syirik? Jauh sekali tuan-tuan. Dan dalam suratul Anfal, saya suka juga ambil ini dalil yang kita sepakat, istighatsah. Tuan-tuan, ketika perang Badar, istaghithuna rabbakum. Kemudian tuan-tuan, datangnya ayat anni mumiddukum. Ada dua kalimah. Kalimah yang kontroversi lah. Istighatsah dengan kalimah madad. Ibu ayah sekalian, maka ini doa kita.
Okey. Bagi saya cadangkan tuan-tuan ikut saya bacalah. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam Nabiyyur rahmah ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam inni atawajjahu bika ila rabbi. Betul ya? Itu di situ hadis yang menyebutkan bahawa ada seorang buta tuan-tuan ketika kerajaan Sayyidina Uthman bin Affan. Payah betul dia kata nak buat appointment dengan Sayyidina Uthman ni. Lebih-lebih lagi dokek dengan PRU ni Payah nak jumpa tuan-tuan. Si buta ni tuan-tuan, dia mengikut riwayat seorang lagi Uthman, Sayyidina Uthman bin Hunayf radhiyallahu anhum. Tuan-tuan, ketika mana ia meriwayatkan si buta ini pernah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buta, Nabi kata kau sembahyang hajat, solat hajat dan baca doa tawassul ini, istighatsah ini. Maka dengan izin Allah juga, maka pakcik ni dapat melihat seperti biasa. Ini doa tawassul, doa istighatsah. Dan tuan-tuan, hadis yang diperdebatkan juga, nanti Sidi Khafiq lebih clear lah, terang bagi kan. Nanti di hari kiamat tuan-tuan, kita ni bergantung dengan rahmat Allah dan syafaat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Itulah pergantungan kita nanti kan, Yaumul Mahsyar. Kita fahamlah hadis pergi jumpa ulul azmi minar rusul. Kan, jumpalah kita Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Isa. Masing-masing tak dapat nak nolong dah. Kan, masing-masing dan tak dapat nak nolong dah. Ketika itu tuan-tuan, kita pun seluruh penghuni mahsyar beristighatsah, memohon, bertawassul kepada Sayyidina Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, orang yang mensyirikkan, yang menyalahkan istighatsah tawassul ni, dia nak syirikkan siapa ni? Dia nak syirikkan Allah ke? Dia nak menyalahkan Nabi. Nabi ni pun tak betul lah. Tuan-tuan, sebenarnya mereka secara tidak langsung ingin menyalahkan Allah, ingin menyalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, itu dalil umum dan secara riwayat cerita pun tuan-tuan yang masyhur kita ringkaskan pada halaman yang keempat. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur ketika berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramai kalangan kita ni saya percayalah akan pergi umrah ataupun bawa balik umrah yang baik haji, percaya. Tapi percaya tuan-tuan, sampai depan makam tu, apa abang polis tu cakap, ya Zair, ruh, kata kan. Bang, jalan-jalan, tak ada berhenti-henti, bagi salam, mungkin salam, tak ada jalan je. Kan hari ni bukan lagi apa, bukan tuan-tuan touch and go, tak dapat nak touch je, go je. Faham? Ziarah makam Nabi ni dah tak ada kesempatan kita nak berdiri sekejap bagi salam, nak sampaikan salam mak kita pun dah tak sampai, nak dihalau kita. Ini tuan-tuan, hari ni kita kena ikutlah arahan dia, tak boleh buat, tak boleh ingkar lah. Itu undang-undang negara yang kita follow je, tak ada masalah. Cuma dari sudut adabnya tuan-tuan, perkara ni pernah difatwakan. Halan Tuan Guru, Dr. Dek Siddiq. Perkara ni tuan-tuan pernah difatwakan oleh Al-Imam Darul Hijrah, Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, Imam Malik tuan-tuan mengaji dengan Sayyidina Thabit Al-Bunani radhiyallahu anhu. Sayyidina Thabit Al-Bunani mengaji dengan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tuan-tuan boleh cam sanad yang saya sebut tadi Tuan-tuan, Imam Malik bin Anas, dia punya hamzah wasal dia, penghubungnya tuan-tuan, wasilahnya ialah Sayyidina Thabit Al-Bunani, seorang tabi'in. Sayyidina Thabit mengaji dengan sahabat Nabi, khadim Nabi, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika mana Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur bertanya, Tuan Guru, Tuan Imam Malik, mana nak menghadap? Menghadap maqam ko menghadap kiblat? Kalau menghadap maqam, membelakangkan kiblat. Kalau menghadap kiblat, membelakangkan maqam. Maka tuan-tuan, dalam nota tu saya ada sebutkan, tuan-tuan, macam mana tuanku nak berpaling daripada insan ini.
Macam mana kita nak meninggalkan tawassul istighathah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika mana nanti tuan tak ada langit, tak ada arash, tak ada bintang, tak ada bumi, yang ada ialah syafaat insan yang agung ini tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan berpaling daripada Nabi. Jadi kalaulah Imam Malik tuan-tuan merekodkan fatwa ini, menceritakan cerita ni, macam mana kita nak tolak Imam Malik? Kan? Dari sudut istinbat ni cukup kuat tuan-tuan. Dan kisah di zaman Ahmad tuan-tuan disebutkan, itu nota yang bawah tuan-tuan, kisah di zaman Imam Ahmad Ibn Hanbal radhiyallahu an, cerita pun tuan, jiran dia ni ahli maksiat. Ini istighasah dalam mimpi. Siapa yang lolak tu dia dapat istighasah jadi tu. Tak apa, tuan-tuan boleh tahu dia tidur, tak masalah. Kan tiba-tiba jadi wali dia kan. Jangan mengakui Imam Mahdi sudah. Ini dekat-dekat dengan Aisdil ni kan. Tuan baik. Tuan-tuan, maka jiran Imam Ahmad ni pelaku maksiat. Artinya jangan harap dah datang maulid ke seminar ke, tak ada makna tu dah. Semayang pun jarang. Mungkin tak ada ahli maksiat. Mabuk lagi tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan, dia dapat satu mimpi. Dan dia cuba nak share dengan pakar rujuk di zaman itu, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, Imam Ahli Sunnah, Nasirus Sunnah. Pergi ke kelas Imam Ahmad, tuan-tuan, Imam Ahmad juga tak layan dengan dia. Kau kelas dia tak nak datang, mengaji tak ada, tiba-tiba dia datang tegeh-tegeh kat dia, tuan-tuan. Jadi Imam Ahmad tak berapa layan si fulan ni, tuan. Tetapi dia kata, Tuan Guru, saya nak share satu bondo ni. Ceritalah. Dia kata, saya bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa petunjuk mimpi itu tuan-tuan? Dia kata ada ketika Nabi berada di tempat yang tinggi, sekeliling baginda sallallahu alaihi wasallam ada orang yang duduk mendongak dan ada yang memohon doa, istighasah, tawassul kepada Nabi SAW. Orang dah bersurai, dah balik, saya tunggu seorang-seorang situ malu. Ini sifat malu ni penting tuan. Ada sifat malu lah. So kan, selawat kurang, amalan tak ada, sedekah kedokut, kita mesti ada perasaan malu lah. Jangan rasa diri itu dah baik sangat, sempurna sangat. Apa yang berlaku tuan-tuan? Maka lanjutan mimpi itu, Nabi panggil si fulan ni, ahli maksiat ni. Bagi sini jam. Saya malu wahai Rasulullah. Saya ni siapa? Apa? Minta hajat. Saya doakan kau. Tuan-tuan, si fulan ini bertawassul, beristighatsah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi tersebut, bangun tidur, dia telah menjadi seorang yang anti maksiat. Dia tak nak ulang lagi kesalahan dia tuan-tuan. Maka Imam Ahmad dalam memberikan komentar cerita ini tuan-tuan, dia kata pesan dekat murid dia, tolong faham cerita ni dan viralkan kepada orang ramai. Sebab dia bermanfaat. Tuan-tuan, ini bukan imam nilai. Bukan imam tampin. Bukan imam-imam kita tuan-tuan. Kena faham ni, ini Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau kata Imam Syafi'i, aku tinggalkan Baghdad, orang yang paling alim, yang paling warak ni Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Dengan perjuangan, dengan penyiksaan yang beliau tempuhi tuan-tuan, itu Imam Ahmad bin Hanbal. Tuan-tuan, kemudian kalau kita kata tentang Imam Malik, Imam Darul Hijrah, yang beliau sebut, saya baca dalam syarah Zurqani, dalam syarah Muwatta Malik, disebut tuan-tuan bahawa dia kata, ma bitu lailatan illa wa ra'aitu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak pernah tidur tuan-tuan melainkan confirm mimpi Nabi, Imam Malik. Tetapi kita tengoklah latar belakang mereka. Kan latar belakang mereka macam mana pula? Penghayatan sunnah mereka, akhlak mereka, kita tengoklah perjuangan mereka. Kita ni memang orang yang cuai, yang lalat, kita tahulah diri kita kan tuan-tuan. Tapi Imam Malik, takkan kita nak kata Imam Malik ni fatwa sesat. Mana pula dia kata tawassul boleh menghadap maqam Nabi lah, doa mesti menghadap kiblat. Kita kata kiblat doa tuan-tuan bukan Kaabah, kiblat doa ialah langit. Kan? Kalau halaqah Yasin ke di masjid kita tuan-tuan, tak apalah. Imam tu dia stay lah menghadap makmum, dia tak boleh berdoa. Kiblat doa ialah langit. Kan? Tak, dia kata mesti menghadap kiblat. Itu sedikit teknikal lah, salah faham. Tuan-tuan, Imam Ahmad kata apa tadi? Sebarkan cerita ni sebab bermanfaat tuan-tuan. Ya, dan
ya disebutkan. Ini cerita yang lebih masyhur tuan-tuan, Imam kisah Muhammad bin Abdullah Al-Utbi, muka surat 10 tuan-tuan, dan cerita ni di Padang. Dalam Kitabul Azkar, kata Ustaz Muhadir bin Haji Jul, saya baca kitabnya kembali usin tuan-tuan. Kata Ustaz Muhadir, kitab itu telah bahagian tawassul itu dipotong oleh penerbit-penerbit yang tak setuju dengan tawassul istighatsah. Tidak jujur dalam ilmu. Dia delete dia tuan-tuan supaya apa? Jangan ada orang yang tawassul dengan Nabi, istighatsah dengan Nabi SAW. Tuan-tuan perhatikan, Al-Utbi dia datang masjid, tuan-tuan lepas beri salam dekat Nabi SAW, dia rehat terlelap. Tapi sebelum terlelap itu, dia ternampak satu Arabi. Apa Arabi tuan-tuan? Arabi ni artinya orang kampung. Lain handphone pun tak ada. Orang susah. Tak ada kemajuan kemodenan Arabi tuan-tuan datang. Tapi adabnya cukup tinggi. Kita mengaji tinggi, adab kosong. Balik. Dia mengaji tuan-tuan tak banyak, tapi apa ustaz cakap dia pegang. Kita mengaji banyak ni kan, sanad macam sanad Ustaz Rafiq nak bagi ni. Sanad ni lah kita kumpul tuan. Baik kumpul pun kumpul sanad. Beramal tak ada. Ini kita lah tuan-tuan, itu kelemahan kita, kita mengaku lah. Saya cakap diri saya lah ni tuan-tuan. Tengok tuan-tuan, Badui ni, Arabi ni tuan-tuan, ketika datang dengan adab yang cukup baik kepada Rasulullah SAW. Sebab meyakini Nabi hidup dalam barzakhnya. Kita senang je tuan-tuan, kita pakai qiyas aulawi. Kalau kita kata may yuti'ir rasul wa may yuti'illahu rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, yang pertama minan nabiyyin, yang kedua was-siddiqin, yang ketiga wasyuhada, yang keempat was-salihin. Kalau syuhada itu hidup di barzakhnya tuan-tuan, maka yang tinggi daripada syuhada tu siapa? Bukan syuhada Mahmud dah. Lagi tinggi daripada syuhada tu siapa? Siddiqin. Paling tinggi tuan-tuan kluster yang tak boleh dicabar. Macam mana tinggi pun tuan-tuan manusia tu tak boleh sampai kepada maqam al-nubuwah, al-risalah Nabi SAW. Nabi, Siddiqin, syuhada, salihin. Quran menaskan la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu sangka orang yang mati syahid itu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ketika kerajaan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu minta majlis perbandaran Madinah gali kubur di Uhud. Kenapa gali kubur Uhud? Banjir tuan-tuan, kubur dah beralih. Mereka tergali, tercangkul kaki Sayyidina Hamzah, Sayyidus Syuhada. Cerita ni berlaku lepas 50 tahun tuan-tuan wafatnya, syahidnya Sayyidina Hamzah. Tapi kaki Sayyidina Hamzah masih berdarah. Apa maknanya? Kalau yang syahid itu hidup, maka ketua segala yang syahid itu, yang mengajar, yang mendidik kita tentang syahadah itu, syahid itu Nabi SAW. Nabi tuan-tuan hidup di barzakh ni. Itu keyakinan kita. Salawat kita sampai kat Nabi SAW. Nabi kona kita, kona abah kita, kona umat kita. Nama kita tu bukan kita seketul je. Nama mak ayah kita masuk sekali dekat Nabi SAW. Itu keyakinan kita tuan-tuan. Maka Utbi ni saya nak tekankan tadi, adab. Itu tuan-tuan kadang-kadang mulut bau rokok ziarah makam Nabi. Pakai baju Liverpool pula. Pakai jersey bola, pagoda ya pula masuk ziarah Nabi. Apa benda adab kita nak bawa dekat Nabi ni? Kan tuan-tuan? Jadi maknanya bersopanlah kita, beradablah kita tuan-tuan. Utbi ni, dia cerita pada Arab Badui tuan-tuan, tak sekolah pun. Tapi adab, mengungkapkan bahasa-bahasa yang sopan, mengangkat Nabi SAW. Kemudian tuan-tuan dia baca tadi suratul Nisa ayat 64. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Dia baca ayat itu tuan-tuan. Arabi, Badui, tak mengaji tinggi tuan-tuan tapi faham nas Quran. Rasulullah, aku datang kepada engkau memohon dengan keberkatan kemuliaan Rasulullah untuk diampunkan dosa aku. Maka lepas dia bagi salam, berdoa, dia keluar. Utbi mimpi Nabi SAW. Maka kata Nabi, Utbi, kau pergi kewajar, dapatkan Badui itu, katakan kepadanya, khabarkan berita gembira kepadanya bahawa Allah telah mengampunkan dosanya. Ini tuan-tuan dalil ya. Dan kalau sudut kita pergi musafir, antara amalan keluar rumah tuan-tuan, kita faham Fatihah, ayat kursi,
li ila fi Quraisy. Ini 3 surah yang kita akan baca. Kemudian kalau nak tawassul dengan Asmaul Husna, baca apa? Ya Rashid. Ya Rashid, Tuhan yang bagi kita jalan petunjuk. GPS kadang-kadang membongak. Wazi dia hantar wazi maju, tuan-tuan. Kadang dia boleh silap, tapi gunakan tawassul istighatsah ya Rashid dengan nama Allah Taala. Dan tuan-tuan, ada hadis Imam At-Tabarani disebut apa tu, tuan-tuan? Kita minta ya ibadallah aghithuni, ya ibadallah aghithuni. Tuan-tuan, rijalul ghaib. Ini istilah rijalul ghaib. Para aulia. Tuan-tuan, kita istighatsah dengan para aulia, maka tuan-tuan bertawassul dengan makhluk, dengan para kekasih Allah, maka hukumnya harus tuan-tuan berdasarkan hadis ini. Dan juga tuan-tuan, kalau kita berada di kawasan padang pasir ke mana-mana tuan-tuan, boleh bertawassul dengan rijal Allah. Okey tuan-tuan, selesai. Tengok pada halaman yang ke-7. Begitu juga tuan-tuan, kalau tentera Islam, tuan-tuan, ketika bukan jadi tentera Islam, wa kanu min qablu yastaftihunahu 'ala alladhina kafaru, tuan-tuan. Ini cerita Yahudi. Yahudi orang pun tuan-tuan, sebelum bangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam tawassul dengan Rasulullah. Faham? Takkan kita diturut benar daripada Yahudi pula. Tuan-tuan, okey, itu cerita Yahudi. Tapi saya nak cerita ketika perang, tuan-tuan, tentera yang murtad kepada sebahagian umat Islam yang murtad, tuan-tuan, maka Sayyidina Khalid Al-Walid akan menggunakan istighatsah, bertawassul ya Muhammadah, ya Muhammadah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah wafat. Tuan-tuan, Nabi berada dalam maqam baginda, tapi apakah Sayyidina Khalid ni dia seorang murtad ke ni? Dia ni kafir ke apa ni? Ahli bid'ah ke? Sayyidina Khalid Al-Walid, tuan-tuan. Kan? Jadi maknanya sahabat. Sehingga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, jom tuan-tuan kita baca, ya ghiyathal mustaghithina, ya ghiyathal mustaghithina aghithna, ya ghiyathal mustaghithin aghithna. Ini tuan-tuan kalau kita direct tuan-tuan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan beberapa amalan yang saya suka nak kongsikan juga, dikatakan di situ halaman yang ke-8, ya, merujuk kepada amalan tuan-tuan Sayyidut Tabi'in. Tuan-tuan, apa dia? Uwaisul Qarni, Sayyid Uwaisul Qarni radhiyallahu anhu, Sayyidut Tabi'in. Sebagian ulama kata beliau selain daripada Sayyidina Sa'id bin Musayyib, Sa'id bin Jubair, tuan-tuan, beberapa tokoh yang besar di kalangan tabi'in. Tapi kita juga tidak menafikan, tuan-tuan, itu amalan, tuan-tuan, daripada imam, daripada Sayyidina Uwaisul Qarni radhiyallahu anhu. Ada bagi kan? Ada bagi, tuan-tuan boleh baca lah. Ya, dan saya suka mengambil sedikit nota, tuan-tuan, pada kitab Kanzun Najah was Surur, ada saya catatkan di bawah tu. Okey, kita tanya, kenapa lah sibuk benar banyak tarikat ni yang dia tawassul dengan ni bontuk ni wirid channel lah bunyi Kenapa lah tak baca Quran je kan senang? Kan? Tak payah nak pening-pening kepala tu. Baca Quran je lah. Tuan-tuan, tak ada boleh nafikan kemuliaan, ketinggian Al-Quranul Karim. Memang tak boleh kita tolak, tak boleh kita nafikan itu. Kita sepakat lah. Tapi tuan-tuan, dari sudut aurat ini, wirid. Dulu kalau di Pondok Rasah, saya hafal daripada mulut Sayyidi Syekh Faiz Al-Marhum. Katanya, man laisa lahu wirdun fahuwa qirdun. Ini kalam habaib Yaman. Betul Ustaz Rahmat kan? Tuan-tuan, siapa tak ada wirid, dia macam boruk. Kan kasar bunyi kan? Wirid yang boruk tu maknanya yang tak berwirid jadi boruk ni wirid yang fardu lah, sembahyang tak ada. Tuan-tuan, itu yang macam binatang lah. Itu bahasa Quran, ulaika kal an'am balhum adall. Itu memang bahasa Quran dah, tuan-tuan. Okey, tak apa. Tapi tuan-tuan, waridat, amalan-amalan kesufian, tuan-tuan, waridat, anugerah-anugerah ketahanan akan datang dengan aurat. Tak ada wirid, tak ada waridat. Tak ada aurat, tak ada madat. Tuan-tuan, itu maknanya. Okey, maka sebab itu dalam Kanzun Najah disebutkan Al-Faqih Al-Imam Abdullah bin Saudan. Tuan-tuan, dalam kitabnya Az-Zakhirah, tuan-tuan, dia kata kenapa ulama-ulama ni susun kepada kita, tuan-tuan, ada aurat, ada hizib, ada rawatib, dan kita bersyukurlah yang di bawah cetakan Jabatan Mufti kita ada, tuan-tuan, aurat Al-Qusyansyiyah. Kan itu daripada apa, tuan-tuan, ulama-ulama Madinah, aurat Madaniyah, pindah ke Aceh
sampai ke Nusantara, kita pun baca aurat tu. Kan datang hari ni orang baca 2-3 hadis, semua dibida'ahkan. Tuan-tuan kan? Jadi kita, tuan-tuan dikata apa? Kenapa banyak sangat yang disebut sebagai hafaiz, husun, amalan-amalan benteng diri, benteng daripada gangguan syaitan, histeria, husun, tuan-tuan. Mana datangnya tuan-tuan? Dia kata, ya, dalam bentuk doa, dia kata macam ni tuan. Benda itu, ya, walaupun sebahagian itu tidak warid, bukan daripada makthur, bukan daripada amalan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, tetapi lafaz-lafaz sirah yang disusun oleh para awliya, para habaib tersebut, tuan-tuan, bukan lafaz yang dikata apa? Mengikut hawa nafsu, bukan yang bertentangan dengan syariat, bukan yang menimbulkan kekeliruan dan keraguan, tuan-tuan. Dan ingat, untuk orang tarikat di sini, ya, kalau kita kata Hizib Nawawi, Hizib Bahar, Ratib Haddad, tuan-tuan, kemudian Al-Attas, saya ada aurat Ja'fari saya, ada selawat Ja'fari saya, tuan. Saya baca juga Hizib, tuan-tuan, Ahzab Sidi Ahmad bin Idris. Jangan sandarkan bondo tu dekat Nabi SAW. Itu kita clear kat situ lah. Tuan-tuan, kita yang mengaji ni pun, yang nak beramal pun, kena jelas dari sudut pendalilan. Sebab nanti, tuan-tuan, kita kumpul akhir tahun, awal tahun baca doa. Janganlah tuan-tuan nisbahkan doa tu Nabi punya doa. Kan itu ulama kita yang susun. Malah disebut Syaban, jangan nisbahkan kepada Nabi. Itu amalan para ulama. Kita mengambil dalil umum, berdoa, dan mengambil ala inna lillahi fi ayyami dahrikum lanafahat ala fata'arradu lah. Kita ambil nafahat, kelebihan-kelebihan waktu-waktu yang afdal, yang mulia, tuan-tuan, kerana limpahan rahmat Allah sedang mencurah-curah. Jadi berdoa dan berzikir yang warid dituntut, tapi kita boleh mengambil, tuan-tuan, beberapa amalan. Ya, tuan-tuan, amalan Sayyidah Aisyah tadi, amalan Uwaisul Qarani, tuan-tuan, kita ambil amalan. Dan tuan-tuan, jangan sampai komen, ya, komplain, tuan-tuan, sehingga kita kata kita pula yang betul, ulama-ulama silap. Ini satu perkara yang kita kena jelas, tuan, sebab kita dah kata tadi, benda itu masyru', masih dalam kerangka perkara yang dibenarkan dalam istighatsah. Okey, saya terus, tuan-tuan, pada halaman yang ke-9. Tuan, kita bacalah. Ya ghiyathi inda kulli kurbah wa mujibi inda kulli da'wah wa maladhi inda kulli shiddah wa ya rajai hina tanqati'u hilati. Ini, tuan-tuan, amalan Syed Ahmad bin Idris Al-Hasani qaddasallahu sirrah. Tuan kan? Jadi kita kalau Negeri 9 ni, kita lebih dekat dengan Ahmadiyah lah. Tuan-tuan, bukan Mirza Ghulam Ahmad. Itu jangan, itu mengaku Nabi deh. Ini, tuan-tuan, iaitu Syed Ahmad bin Idris Al-Hasani radhiyallahu an, ulama daripada Kota Fez, dan syahidnya, tuan-tuan, di Sobia, sempadan Yaman dengan Saudi. Tuan-tuan, meninggalnya. Syed Ahmad bin Idris, dia katakan, tuan-tuan, kalau kita nak buat semayang hajat lah, contoh, kita ni kan bermas main hajat, tuan-tuan kan, bacalah. Dia kata, rakaat pertama surah Alam Nashrah. Rakaat kedua, tuan-tuan, idza jaa nasrullahi wal fath. Okey? Rakaat kedua mudah, tuan-tuan. Kemudian lepas kita istighfar, bacalah, tuan-tuan, istighfar ini sebanyak, Allah, banyak lah Ustaz. Ingat kan 5 tadi, 5 nak dah buat 50 tak jadilah Ustaz. Sekatilah kalau nak buat, tak buat sudah. Tapi kalau ikut sanad tadi berapa? Ambil 50. Timbul juga soalan, doktor. Ya, timbul juga, apa kena Ya Latif? Ya Latif tu 129. Masa COVID dulu, tuan-tuan, 2 tahun saya ajaklah kawan-kawan. Kita baca 16,641 kali. Al-Latif, bukan Ya Latif. Ada beza pula nida dengan tak ada nida. Ya, ikut sanad Syekh Soleh. Ya Latif, itu menarik rahmat. Kalau Al-Latif tak ada nida, tuan-tuan, menolak balo. Mana dia dapat istimbat macam ni? Mana datang dalil ni, tuan-tuan? Kan? Ataupun kalau tak boleh buat 16,000, tolak 10,000, tinggalkan 6641. Kan? Untuk kita yang pemalas ni, macam-macam alasan lah. Bid'ah ni, kuang-kuang ni. Ma anzalallahu biha min sultan. Kata ini semua berapu. Sekatilah, tuan, jumlah wirid ni, Ya Hayyu Ya Qayyum, berapa? 174.
dia ada tuan-tuan khasiat yang dikaji oleh pengamal. Para salikin yang wasilin, mereka ada kiraan dia tuan-tuan. Setiap abjad huruf tu ada kiraan dia. Maka dia letakkan nombor-nombor tertentu. Jadi saya ni percaya dengan guru saya berbanding saya percaya dengan TikTok. Lebih saya pakai kalam guru saya tuan-tuan daripada saya cakap orang tak tentu arah dia. Tak, saya percaya guru saya orang yang beramal, orang alim, yang abid, maka lebih saya pakai cakap dia. Dia kata 50 lah saya buat. Ini cadangan tuan-tuan kalau kita nak buat. Kan tuan-tuan, kita baca sikit tentang tuan-tuan, yang ini bolehlah saya ijazahkan. Ya Latif, aghithni wa adrikni bi khafiyyi lutfikal khafi ilahi ana abduka dhaif wa anta rabbul qawi fa'aghithni biquwwatika ya qawi ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah. Yang ini bolehlah saya ijazahkan sebab ini memang amalan saya. Saya ada sanad dalam tarekat Jafariyah. Yang ini saya ijazahkan kepada tuan-tuan lah yang berhajat boleh kata qabil tu kan. Baik tuan-tuan, itu amalan. Kemudian selawat sikit. Kan lagi saya ada lagi 3 minit lagi. 3 minit lagi. Tuan-tuan insya-Allah lepas ni dengarkan pencerahan daripada dua syekh kita. Tuan-tuan, itu dia selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin rahmatillahi lil alamin. Wa ala alihi wa sallim ajma'in. Wa aghithni Allahumma bijahihi ya mughithu ya mu'in. Tang mana datang syirik kat situ? Cuba sebut. Apa benda-benda yang bercanggah dengan akidah kita? Ada apa? Minta kepada Allah, tapi istighasah kita, tawassul kita dengan tuan-tuan bijahihi, dengan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasa kalimah istighasah tuan-tuan dia merintih. Dia lebih kuat daripada isti'anah. Begitu di surah ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad syafi'il khalaiqi yaumal karbil azim wa aghithni Allahumma bijahihi ya ghiyathal mustaghithin bi farajika. Ra tu tuan-tuan mesti bagi atih sebab kalau sukun farj ni faraj. Bi farajika alladhi huwa kalamhil basar atau huwa aqrab. Tuan-tuan, itu sebahagian. Kemudian saya juga dapat amalan Syekh Sa'id Linggi tuan-tuan, ya, ulama yang bertanggungjawab memberikan pencerahan dakwah Islam di bumi kita Negeri Sembilan ni. Maka antaranya kita tawassul dia, ya Rasulullah adrikna, ya Rasulullah aghithna. Kan tuan-tuan, ya Rasulullah bantu saya, bantu kami ya Rasulullah tuan ya. Dengan keyakinan semua itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Juga tuan-tuan kiaskan dengan tawassul kepada para aulia, tuan-tuan para ulama. Tuan-tuan ya, itu juga kita benarkan. Dan dari sudut kesimpulan, saya kata di sini, saya petik kalam Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Tuan-tuan, janganlah kita ikut dakwah ahli bid'ah. Ahli bid'ah itulah. Tuan-tuan ya, dia khabar kita ahli bid'ah, tak, kita ahli sunnah wal jamaah insya-Allah real, ori sampai kiamat, kekal istiqamah dalam perjuangan tuan-tuan ahli sunnah wal jamaah. Tapi jangan ikut geng-geng ahli bid'ah tuan di kalangan Wahabi, takfiri tuan-tuan, dan seumpamanya Syiah, Khawarij tuan-tuan. Kenapa? Ayat-ayat berhala tu dipasang, diletak kat kita. Orang penyembah berhala, dia pergi agungkan, ahli kiblat dikafirkan. Ini perangai Khawarij. Sampailah kiamat ada Khawarij moden ni tuan-tuan. Ya, jadi kita kena letak ayat kepada tempat yang bersesuaian mengikut disiplin ilmu tafsir. Ya, jadi tuan, saya mohon maaf ya, sebarang kekurangan daripada saya yang serba lemah ini. Mudah-mudahan sedikit perkongsian yang sempat saya kongsikan ini memberikan manfaat kepada kita semua insya-Allah, terutamanya pada diri saya lah. Dan tahniah kepada semua hadirin wal hadirat yang begitu bersungguh-sungguh untuk hadir memahami konsep istighatsah. Bukan faham sahaja, lepas ni kena beramal insya-Allah. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.